Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bertemu kembali bersama kami di Malaysia hari ini 16 Januari 2023 bersama dengan hari Isnin di minggu yang baru. Pastinya kami juga mengharapkan anda terus bersemangat positif, terus kekal produktif. InsyaAllah. Dan pada hari ini untuk memberikan anda inspirasi di pagi hari, pengisian kita berjurus kepada menaikkan semangat kita untuk menghadapi minggu yang mencabar ini. Kita bersama dengan seorang pengusaha yang nilainya sangat murni, hatinya sangat murni. Dia sebenarnya nak buka satu tempat untuk dia beriadah dengan keluarganya, dengan sanak saudaranya. Jadi dia buka, jawapannya ladang arnab. Wow. Terfikir tak tu? Ini inisiatif yang patut kita jadikan contoh inspirasi. Tapi kita nak bawakan sekejap saja lagi. Betul. Kita nak mulakan dahulu. Kita nak kongsikanlah keadaan cuaca. Baiklah. Nas, dalam keadaan yang saya percaya ramai pun sudah sedia maklum dengan keadaan cuaca yang berlaku. Yang cerah, terang benderang. Okey, ini keadaan cuaca di negara kita lah. Walaupun ada di beberapa buah negeri yang saya percaya hujan pagi ini. Contohnya di Kota Kinabalu, Sabah, di Labuan, dan juga di Kangar pagi ini ada sedikit hujan. Utara juga di Arlustar dikatakan hujan. Jadi orang Arlustar di luar sana kalau tengah menghadapi itu, memang betul lah dia kata Jabatan Meteorologi Negara kita, ya. Tapi itu di Malaysia. Kita merujuk kepada suatu amaran gempa bumi yang telah berlaku pada 6.30 pagi ini, 16 Januarinya. Rina, 6.30 pagi tadi ada rasa apa-apa tak, gegaran ke? Waktu tu saya dalam perjalanan ke tempat kerja. Alhamdulillah baik-baik sahaja. Tetapi kabarnya ada gegaran dirasai di sekitar Lembah Kelang. Ini menurut Jabatan Meteorologi lah. Dan pastinya sudah tentu keadaan ini akan dipantau dari semasa ke semasa, memandangkan keadaan gempa bumi kuat bermagnitud 6.3 telah berlaku di utara Sumatera Indonesia pada jam 6.30 pagi tadi. Kalau magnitud 6.3 di skala Richter ni, dia agak kuat kita juga. boleh rasa juga, ya. Sebab itulah gegaran dapat dirasai di bahagian Lembah Kelang. Inilah dia pusat gempa buminya di sini, di sebelah barat Sumatera. Kalau kita pan ke sini, inilah di Malaysia kat sini, Petaling Jaya dekat sini. Agak dekat juga ni. Dekat. Sebab itulah gegaran dirasai. Juga kami mengharapkan anda juga sentiasa orang kata berwaspada dan ambil tahu dengan keadaan semasa berkaitan dengan cuaca ini. Jadi panik tidak berlaku, ya. Kalau kita lihat semalam juga sambutan Hari Pongal oleh suku kaum Tamil kita di Malaysia masyarakat ini. Tamil, masyarakat Tamil. Penganut agama Hindu telah meraihkan perayaan Pongal. Ini sebenarnya adalah sebagai salah satu tanda kesyukuran atas rezeki mereka yang bertambah, dan pastinya juga ia disambut dalam bulan 10 mengikut kalender Tamil yang dinamakan perayaan ini sebagai Thai. Selalunya saya pernah waktu sekolah dulu menghadiri perayaan ini bersama dengan rakan-rakan saya masyarakat India, kan. Mereka akan masak susu seperti ini. Macam ni lah, ya. Macam ni. Susu ni dia akan sampai dia jadi kental. Dia kenyal begitu, kan. Untuk dimakan lah. Rasa dia manis-manis. Sebab saya tak minum susu, kan. Jadi saya tak rasa. Sekadar orang kata berkongsi, menziarah rakan-rakan waktu Hari Pongal tersebut. Kebiasaannya ini diraikan dalam kalangan masyarakat India yang orang kata golongan petani. Golongan petani. Kan. Dan di sini saya pujilah Rina kerana berani untuk bercampur, bergaul dengan masyarakat yang lain, untuk berkongsi dengan budaya mereka. Alhamdulillah, itulah dia cara hidup orang kat Malaysia ni, kan. Okey, baiklah. Seterusnya, kita nak bawakanlah, ini perkongsian yang disentuh oleh Nas sebentar tadi. Kita melihat usaha gigih seorang pemuda ini yang ada peternakan arnab, ladang arnab. Kita nak tahu apa istimewanya sehingga menjadi tumpuan di Melaka. Ya, tumpuan pelancong dalam dan luar negeri. Berapa ekor dia adalah? Jom kita saksikan. Silakan. Persekitaran yang dikelilingi dengan kehijauan alam semula jadi serta kepelbagaian spesies arnab yang terdapat di ladang ini menjadi daya tarikan buat pengunjung, bukan sahaja kanak-kanak tetapi juga golongan dewasa turut teruja. Iman Rabbit Farm, ladang yang terletak di Air Molek Melaka ini dibuka kepada orang ramai sejak 17 Disember tahun 2022 atas inisiatif pengusahanya yang cukup suka pada haiwan peliharaan ini.
Ladang ini menempatkan lebih kurang 113 ekor arnab yang dilepaskan dalam habitat mereka yang tersendiri. Pemiliknya, Izzat Roslan, 31 tahun, menjadikan ladang arnab ini sebagai tempat persinggahan ibu bapa untuk menghiburkan anak-anak dengan tarikan berbeza, selain dapat mempelajari keunikan arnab yang terdapat di sini. Inspirasi dan usaha yang dilakukan juga sekaligus membuka ruang pekerjaan kepada penduduk setempat yang terkesan pada musim pandemik. Alah pisah Tegal biasa, di mana ada kemahuan, juga pasti ada jalannya. Pemuda ini yakin ladang arnabnya mampu dikembangkan dan menjadi salah satu tumpuan pelancongan yang menarik di negeri Melaka. Alamak Itu dia tadi perkongsian yang kami bawakan. Alamak, dia ingat ni rancangan Kelab Disney Malaysia pula tiba-tiba jadinya di pagi hari ni. Oh, okey, memandangkan kita akan bersama dengan pemuda yang bernama Izzat ini untuk berkongsi tentang ladang ternakan arnab ini. Kita juga nak wawarkanlah. Ini adalah arnab yang bakal meraihkan Tahun Baru Cina bersama dengan kita. Namanya apa? Ini ada masalah. Kita nak bagi nama. Saya nak bagi dia ni Samad. Oh, tak boleh. Tak boleh. Nama dia Love You Too. Love You Too. Tu kalau dalam bahasa Cina kan arnab kan? Oh, ya ke? Ini kan tahun arnab, keraian sambutan Tahun Baru Cina tahun arnab. Jadi sesuailah dengan perbincangan kita hari ni. Patutlah. Siapa sangka arnab membawa tuah. Buat Izzat Roslan kita, pemilik ladang arnab kita di Air Molek, Melaka. Assalamualaikum Cik Izzat. Apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ceria-ceria dengan arnab-arnab kita pagi ni ya. Ya, betul. Manja-manja. Manja. Kami ni hanya ada patung arnab sajalah kan. Tapi kita nak cerita tentang ladang arnab Izzat sendiri ni. Cik Izzat boleh kongsikan bagaimana sebenarnya bermula hanya daripada orang kata minat, tapi kali ini dapat diteruskan sebagai salah satu aktiviti untuk mereka yang datang di ladang ternakan arnab tersebut. Macam mana zahirnya idea ni? Okey. Asalnya saya punya orang dia orang Sabah. Okey. Jadi di Sabah di Ranau sana dia ada banyaklah, ada 3-4 arnab punya taman lah kan. And then bila saya balik sana, saya bawa anak-anak saya pergi sana. Lepas tu bila dah selalu bawa pergi sana, bila dah balik Melaka pula, anak dah nak pergi lagi. Jadi takkan nak naik flight pergi semata-mata situ je kan? Yalah kan. Itulah dia. Sayang, bapak punya sayang punya pasal. Jadi terus buat je tu rabbit park tu. Mudah itu je. Aduh, kalau anak saya nak minta, bapak jom kita ke Sabah pergi tengok arnab. Okeylah, kau belilah tiket sendiri kan. Ini dia sayang ayahnya, dia buatkan taman atau ladang arnabnya sendiri. Jadi dikatakan ada lebih rabbit farm. Ada 100 lebih ekor arnab pelbagai baka. Boleh ceritakan sikit? Ya, betul. Betul, dia ada pelbagai baka, ada yang kita import, ada yang tempatan. Contohnya Mini Rex, ada Angora, ada Flaming Giant, dan lain-lain lah. Ada banyak. Flaming Giant. Okey, yang kita tengok kat depan kita ni, tengok. Ini comelnya bukan yang biasa ni, ini besar ni. Ini bersiaran langsung daripada Air Molek jadi apa nama baka yang ni? Yang ini dia baka. Dia sebenarnya kebanyakannya kat sini baka pedaging. Oh, okey. Patutlah Ada yang memang orang beli untuk sembelih lah. Kita penyelamat juga. Okey. Alamak, muka Rina macam sembelih. Cik Izzat, nak tanya, bila dah ada lebih daripada 100 ekor arnab ni, pastinya penjagaan tu juga penting kan? Bagaimana menguruskan arnab-arnab ini setiap hari? Okey, kalau kita cerita pasal penjagaan ni, Ya. kalau kita sayang satu, kita sekali sayang lah. Kalau 100 ni, 100 sekali sayang. Maksudnya Wow. semua kita lebih. Kita lebihkan menu dia, air dia. Dia minum air kukuh Cik. Oh, dia minum air kukuh. Wow. Manja. Besar kawasan ni? Berapa luas kawasan ni? Kalau kita tengok dari visual, agak besar ya. Dia lebih kurang 8,000 kaki persegi. 8,000 kaki. Okey, baiklah. Boleh buat majlis orang kahwin kat sini. Apa agaknya aktiviti yang boleh dilaksanakan bagi mereka yang datang berkunjung di rabbit farm ni? Okey, basically dia punya aktiviti dia yang pertama ialah petting lah kan. Kita boleh bagi anak tu makan. And then kita juga ajar dia orang macam cara angkat, sebab ramai yang
salah cara angkat, boleh cedera karnap tu kan. Lepas tu kita bagi diorang keberanian. Ada yang kanak-kanak first masuk takut, nangis-nangis. Tapi ending kita tak nak balik. Oh, tak nak balik. Bijak tu. Kuasa Arnab begitu. Jadi di sini betul. Jadi di sini kita bela Arnabnya untuk beriadah dan juga untuk meniaga dagingnya juga. Ada juga ya? Yang daging tu ada dalam kami punya perancangan. Coming soon lah. Cumanya sekarang ni kita lebih kepada bagi orang happy datang sini. Punya happy datang ke Melaka. Cik Izzat, saya ni daripada tadi kan tertanya-tanya. Ada lebih 100 ekor arnab ni. Setiap arnab ni ada nama-nama dia ke? Kotlah nama Nas ke, nama Rosnah ke kan? Dia macam dalam movie lah. Yang mana watak utama tu ada nama. Okey. Watak-watak utama ada nama ya. Okey. Secara amnya lah untuk mereka yang meminati arnab, susah ke senang nak jaga arnab kat rumah ni? Okey, secara am dia senang sebab dia sejenis haiwan yang sangat manja. Cumanya dia sensitif. Dia sensitif. Oh, jadi kalau kita makan, kita tak kasih dia makan, dia merajuk dengan kita ke macam mana dia sensitif dia tu? Dia kalau kita tak bagi makan ke apa, dia akan marah. Cara dia marah, dia hentak kaki belakang dia. Okey, baru tahulah macam tu cara dia merajuk ya. Dia merajuk kan, dia hentak kaki. Manja. Arnab ni ada PL ya. Okey, Cik Izzat, memandangkan hari Ahad ini merupakan sambutan Tahun Baru Cina dan tahun ini juga adalah Tahun Arnab. Ada sebarang perancangan yang akan dilakukan di Iman Rabbit Farm ini? Ada. Yang pertamanya, kami dah meriah lah di sekitar ni, dekat kawasan pintu masuk tu dah ada tanglong semua. Dah ada tempat untuk kita punya saudara Chinese kita untuk ambil gambar kan. Lepas tu nanti atap kat luar tu pun yang patung tu lah, saya akan pakaikan kepala naga. Macam tu. Nanti cakap watak utama ni, kita akan pakaikan baju Cheongsam ke Senfu macam tu lah. Alah, comel je. Ya Allah. Memang betul-betul orang kata gigih buat pelbagai idea dan juga ilham ini. Sebenarnya setiap hari ke dibuka? Hari Rabu saja tutup. Okey, Rabu. Untuk penyelenggaraan lah begitu. Kita buka lah. Dari jam berapa dibuka sebenarnya? Dia buka dari 9.30 pagi sampai 6.30 petang. Okey. So lepas arnab ni tuan, ada tak perancangan untuk buka untuk haiwan-haiwan yang lain? Nak ternak yang lain pula. Mana tahu nak ternak unta ke, nak rentak burung merak ke. Saya punya perancangan lah. Untuk waktu terdekat ni kami memang fokus pada arnab lah. Sebab arnab ni pun kalau ikutkan baka dia tak habis kira. Banyak sangat. Jadi kita nak kumpulkan arnab-arnab. Saya akan cuba masukkan arnab yang 9 kilo, 10 kilogram. Yang giant gergasi punya. 9-10 kilo? Ya, ada arnab yang berat 9-10 kilo? Terkejut Nas dia pula. boleh maksimum 14 kilo. 14 kilo? Tergamam saya sekejap. Kiranya anak-anak Cik Nas juga turut terlibat lah mengusahakan sama-sama menjaga ladang arnab ni ya? Ya. Kira samalah saya dengan mak saya, ayah saya. Dengan adalah staff-staff yang kami baru buka tak sampai sebulan. Tak sampai sebulan. Okey. Jadi baguslah dengan sambutan daripada pelancong-pelancong dalam negeri, daripada luar negeri pun dah mula mengenali. Ini Iman ladang arnab. Kita harus berkunjung ke sana. Terima kasih Cik Izzat. Jadi teruskan usaha anda. Teruskan usaha dan kepada saudara-saudara Cina kita yang nak berkunjung ke sana, silakanlah. Kuatlah Tahun Baru Cina. Okey, terima kasih. Okey, jemput datang nanti. Assalamualaikum. InsyaAllah ada ke lapangan kita sampai. Nas tak sabar ni nak bawa anak-anak. Anak-anak saya datang, korang bersedialah. Okey, jangan sampai anak-anak tiba-tiba, arnab Zam diangkat begini. Geram sebab comel sangat. Sebab comel sangat begitu. Okey, sekejap lagi kita akan bawakan satu perbincangan topik. Selalunya topik kita ni hari ini dia berbeza sikit. Kita nak bawakan tentang isu ataupun masalah rumah tangga. Kita melihat bahawa dalam kehidupan rumah tangga ni ada pasang surutnya. Jadi hari ini kita nak tahu, anda juga boleh memberikan komen di Facebook Malaysia hari ini, yang mana lebih utama dalam sebuah rumah tangga, cinta atau tanggungjawab? Semua ini kita akan diskusi selepas ini. Jangan ke mana-mana.
tanggungjawab. Cinta, tanggungjawab. Cinta. Sebab cinta adalah tanggungjawab yang paling susah yang kita perlu jaga. Jadi tanpa tanggungjawab dalam diri manusia, bagaimana manusia nak jaga cinta? Oleh kerana saya anak tunggal, saya mempunyai banyak tanggungjawab untuk keluarga, untuk diri saya dan semua. Untuk cinta pada masa yang tepat yang akan datang ada kepentingannya, tetapi pada masa ini saya memilih keluarga. Pada sehari apabila kita cinta kepada seseorang ataupun kasih kepada seseorang, dengan ikhlas tanggungjawab tu kita akan jalankan dengan sepenuh hati. Macam tu. Sebab kadang orang tanpa cinta, tanggungjawab tu dia tak akan buat sepenuh hati. Love come first because love tu is the priority thing. Sebab if you gagal nak tunjukkan you cinta kepada ahli keluarga korang, anda gagal untuk lakukan tanggungjawab pertama korang. That's the first thing. Cinta ni kalau pandangan pertama, jatuh cinta, suka sama suka. Tapi bila dah berubah tangga, segala-galanya mungkin berubah. Cinta atau tanggungjawab, yang mana satu pentingnya? Ini yang kita akan persoalkan. Dan panel kita yang akan berdiskusi ni. Okey, kita berujuk kepada panel yang berada di dalam studio sekarang, ya Rina? Ya. Dan pastinya kita bersyukur sangat hari ini kerana lama kita tak jumpa dengan Datuk Fiz Fairuz, ya. Apa khabar, Datuk? Bersyukur tu. Seronok. Bersyukur. Sebab Datuk kita tahu waktu jadual sibuk dan sebagainya, tapi hari ini alhamdulillah dapat jumpa. Itulah dia. Dengan syutingnya, dengan mengendalikan perniagaannya. Aduh, dahsyat. Sikit-sikitlah. Rezeki. Rezeki juga kita bersama dengan Suzana Mama Akhia kita. Ya, saya. Kita Selamat pagi semuanya. dengan suara lunaknya di pagi hari. Allah baik, terima kasih. Dan jangan kita lupa doktor kita di dalam talian, ya. Kita bersama dengan Datuk Dr. Halina Halizah Siraj, pengarah dan pengasas Akademi Dr. Ha. Jadi kebanyakan yang suka melihat video-video Dr. Ha di YouTube ni sangat popular tentang rumah tangga, tentang komunikasi. Jadi Akademi Dr. Ha memang suatu portal yang sangat disanjungi di sini. Okey. Nampaknya Datuk dan tetamu-tetamu kita dah bersedia untuk kita kupaskan tentang perbincangan ini. Kalau boleh kita mulakan dengan Datuk terlebih dahulu. Datuk, kalau dengarkan kami, ini kita nak menyentuhlah tentang soal cinta atau tanggungjawab. Seolah-olah Datuk ia memberi pilihan yang mana satu keutamaannya. Kalau kita lihat daripada strategi maklumat terkini, LPPKN mengatakan faktor perceraian ini bermula disebabkan dua faktor utama, tiada persefahaman dan juga curang, pasangan curang. Dan kalau kita lihat di sini, lelaki mempunyai peratusan lebih 50%. Tapi 11% mengatakan bahawa wanita adalah curang. Untuk wanita pula 20% menggunakan alasan curang juga, ya. Jadi dalam tiada persefahaman atau tiada keserasian dengan curang, dua ini akan menjadi topik diskusi kita. Pendapat Dr. Ha, kita mulakan dengan cinta atau tanggungjawab, atau dua-duanya sama saja? Cinta itu tanggungjawab. Baik, sebenarnya thanks Nas, terima kasih Narina kerana tajuk ni sangat penting dan saya suka dianya diletakkan dalam konteks tersebut. Jadi jawapan saya pertama, dia bukannya pilihan. Anda tak boleh pilih cinta saja dan tanggungjawab ketepikan atau tanggungjawab saja cinta, tidak. Tapi dia kena seiring, sejalan. Cumanya dia ada sequence, dia tahu. Dia ada, orang kata mana dulu begitu. Kalau kita tengok dari sudut orang kata peringkat-peringkat perkahwinan dan perhubungan, dia ada 5 peringkat. Didahului dengan fasa romantik dulu. Romantis. Fasa romantik ni memang cinta-cinta tu lah. Tak jumpa sehari, 2 hari tu dah rasa nak terekam. Super romantik tu. Tapi kalau ikut Profesor Susan Campbell yang mengatakan ada 5 fasa ni, fasa romantik ni hanya dalam setahun lebih sahaja. Kemudian kita masuk pada fasa yang kedua, iaitu perebutan kuasa. Dia panggil power struggle. Power struggle. Dekat power struggle ni lah selalunya kita akan mula bercakap tentang tanggungjawab, tentang hak kita. Dan di situ mulalah kita lihat ada ada konflik di sana lah.
ketegangan kuasa. Darina. Ataupun di situ ada perkongsian kuasa. Juga ni power struggle is perebutan kuasa kan. Jadi kalau yang ada ketegangan kuasa ni, power tension, dia memang tak sampai 5 tahun berpisahlah sebab masing-masing tarik tali tu, terputus tali tu. Tetapi yang kita nak adalah perkongsian kuasa. Perkongsian kuasa ni dua-dua pihak dia tahu dia punya tanggungjawab dan dia kena pastikan orang yang sebelah lagi pun, so dia ada share and give and take macam tu. Dan yang akhir sekali kita dapat ketidakseimbangan kuasa. Yang kat sini ni satu je yang memberi, satu yang nak demand saja, yang inilah yang akan menghasilkan penganiayaan dan juga penderaan. Okey, kita berhenti di sana dulu Rina. Interesting tak, sebab saya tengok Datuk Fizwairul dia pegang dagu dia dari tadi. Bukan dagu sampai muka dia pun cuba menghadam ke macam mana? Cuba menghadamkan. Okey. Setuju atau dia tengah memikirkan kenapa tentang rumah tangga je mesti jemput aku. Tanggungjawab rumah tangga dia jemput aku. Itu macam. Okey, Datuk, kalau apa menurut Datuk Dr. Ha tadi, fasa pertama itu adalah tentang suasana romantis. Tapi kalau kita lihat Datuk dan juga Datin, hubungannya itu selalu ada tawarnya, ada celoteh, orang kata gurau sendanya. Jadi adakah ia kerana Datuk masih lagi mengekalkan rasa romantis tu? Walaupun dah bertahun lama dah kahwin. Dia sebenarnya, Assalamualaikum. Saya minat dengan dia punya tadi satu doktor punya tagline dia tadi, perkongsian kuasa. Perkongsian kuasa tu bermaksudnya dia ada kuasa dan saya pun ada kuasa. So masing-masing ada tanggungjawab nak buat. Romantik tu dululah. Dululah masa-masa mula-mula cinta dulu kan. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada. Romantik tu still ada. Tu tak anak sampai 4-5 dah tu. Itu romantik dia tu. Betul juga Kalau tak romantik, anak 1-2 je. Dah 4-5 dah tak romantik lagi. Orang faham, come on. I like it. So benda-benda itu saya berminat dengan perkongsian kuasa tadi tu. Benda tu yang mengikatkan lagi romantik tu. Sebab kalau tahu dah apa yang nak buat, saya nak buat, apa awak nak handle, saya nak handle. So benda tu yang akan nampakkan lagi romantik. Jadi kita bawa dua tetamu dengan dua perspektif yang berbeza. Jadi Datuk Fizwairul kita daripada dengan Datin Almin Nadia dah sejak 2004. Nantilah kita cerita. Datin dengan tengok tu. Kita kena mata kita mungkin tak. Tapi untuk Puan Suzana yang berada bersama kita, pengalaman anda agak berbeza. Ini merupakan perkahwinan yang kedua. Alhamdulillah bahagia. Baru setahun ya. Hampir setahun 22 hari bulan 1 ni insya-Allah. Perempuan ingat semuanya. Of course, perempuan tak pernah salah kan? Tiba. Yes, betul. Salah. Yes. Nampak kita dua lelaki insting. Betul. Alamak. Okey, kita cerita tentang cinta atau tanggungjawab. 1 tahun itu masih lagi dalam fasa romantis, fasa penuh rasa cinta. Tetapi bagaimana untuk kita pastikan dalam rasa cinta itu ada rasa tanggungjawab? Okey, bagi saya sendiri, kalau kita dah rasa cinta tu automatik tau. Automatik kita rasa bertanggungjawab untuk apa yang patut kita lakukan. Okey, macam saya sendiri, walaupun sebagai seorang isteri, tanggungjawab memasak tu bukan kita. Sepatutnya suami kan. Tapi disebabkan rasa cinta dengan perilaku dia kepada kita sendiri. Suami? Iyalah, Datuk. Datuk. Mungkin so dia automatically saya rasa willing to do that. So macam penat bekerja pun saya masak juga. Okey. Walaupun tak hari-hari lah. Sebab rasa kerana cinta dan juga tanggungjawab. Dan tanggungjawab. Okey. Saya nak stop kat sini. Saya nak kembali kepada doktor ya. Jadi dengan apa yang diberitahu daripada Datuk dan juga Suzana, adakah doktor rasa kita ni tak kembali kepada asas, iaitu adakah lelaki dan wanita masa kini secara tidak mengetahui tanggungjawab masing-masing? Macam mana doktor? Okey. Sebenarnya kita dah banyak diberikan maklumat tentang tanggungjawab suami isteri dan kemudian bukan apalah sering kita ulang-ulangkan. Cumanya dalam konteks ni Nas dan Rina Datuk Fizwairul dan juga Suzana, saya nak mengutarakan tentang 3R 3R iaitu dengan izin rights, responsibility and respect. Jadi rights responsibility tu memang sequence dia begitu. Mula-mula tanggungjawab dulu. Apabila kita lakukan tanggungjawab kita,
Macamlah bila kita berkahwin ni kan, kita macam ada kita punya job spec dan juga term of reference, KPI kita. Suami apa dia KPI, isteri apa dia KPI, dan masing-masing ada expectation, jangkaan bahawa KPI itu mesti dicapai. Jadi apabila itu berlaku, kita mesti laksanakan tanggungjawab kita. Terutamanya dalam rumah tangga, kalau kita tak buat tanggungjawab tu, tak ada orang lain nak buat. Dan yang akan menerima kesannya adalah pasangan kita dan anak-anak kita. Jadi tanggungjawab dulu, selepas tanggungjawab kita laksanakan, barulah kita boleh tuntut hak kita ataupun keistimewaan kita, privilege kita, disebabkan kita dah lakukan tanggungjawab. Dan apabila adanya hak, ianya tidak bermakna kalau tidak ada yang menghormatinya, itu respect tadi. Saya nampak tadi dari Fairuz, apa yang dah berlaku adalah menghormati tanggungjawab masing-masing, laksanakannya, dan di situlah datang romantisnya tu. Yang macam Suzana, sebab tahu tu tanggungjawab kita. Tapi dia tak masak, doktor. Saya masak. Suami dia masak, tak boleh. Bukan, saya yang masak. Walaupun katanya itu tanggungjawab suami. Betul. Tapi saya nak sejukkan keadaan. Selalunya kita minta isteri yang masak sebab kita tahu kita ni masak tak sedap. Itulah pasal. Air tangan isteri tu lain. Ya, betul. Teruskan, doktor, teruskan. Jadi bila adanya kita rasa pihak sebelah tu menghormati kita, melaksanakan tanggungjawab dia, di sebelah kita pula, kita pun tentu sekali nak menggembirakan satu sama lain. Sebab itu sebenarnya tanggungjawab kita berdua. Suami kena menggembirakan isteri dia, isteri pun kena menggembirakan suaminya. Jadi dalam konteks itu, bila ada 3R ni, dalam sequence yang tadi tu, responsibility dulu, tanggungjawab, kemudian kita tuntut hak kita, kemudian kita hormati. Janganlah kita tak buat tanggungjawab kita, tiba-tiba nak tuntut hak aja. Itu yang boleh menyebabkan perbalahan. Lepas tu tak nak laksanakan tanggungjawab, nak sayang-sayang aja. Pun susah juga kan. Betul. Kalau kita lihat dalam situasi ini, apa yang ditekankan oleh Datuk Dr. Ha tadi, 3R yang utama ini, dan pastinya ia dapat membawa kepada satu rasa hormat antara pasangan. Bagaimana pula Datuk melihat dalam rumah tangga ini, kadang-kadang orang suka cakap sebab kita kahwin memang kerana cinta, tetapi bila dah ada tanggungjawab, itu keutamaannya. Rasa cinta tu hilang. Tapi perempuan, Datuk, mereka ni tak boleh. Kalau boleh setiap hari nak ada perasaan rasa cinta tu. Lelaki pula tak suka tunjuk. Betul. Ini yang kadang-kadang membuatkan perempuan dia merasakan tak cukup rasa cinta itu daripada suami. Bagaimana? Yang ini Datuk jawab. Bagaimana tu, Datuk? Yelah, betul lah tu. Kadang-kadang perempuan ni dia nakkan perhatian. Itu saya contoh macam saya lah. Saya ada 5 orang perempuan dalam rumah, termasuk wife lah. So saya kena jaga 5 hati seorang perempuan dalam rumah tu. Saya tak boleh lebihkan yang ni mengajuk, yang tak boleh lebih yang ni mengajuk, yang tak lebih yang ni. Saya kena berikan perhatian yang sepenuhnya. Boleh tanya dengan Datuk Helmi sendiri, cukup tak kasih sayang yang saya bagi dekat dia orang? Walaupun saya ada 5 perempuan. Okey, kita telefon sekarang Datuk Helmi. Kita tanya dengan dia, boleh tak kasih sayang antara 5 tu cukup komplit tak saya bagi? So benda-benda macam itu sebenarnya memanglah kata orang, seorang wanita ni perlukan perhatian lebih. Nak pula cakap, saya seorang isteri, awak kena bagi saya kelebihan pada isteri, pada anak-anak. Ni tak habis-habis dengan isteri dengan anak-anak. Dengan isteri kena lebih lah cakap kan. Lebih. Apa yang tak lebih? Kata lebih-lebih dah saya bagi kat awak kan. Tapi benda tu kadang-kadang kita lelaki ni tak ada nak macam saya cakap tadi kan. Saya tak menunjuk sangat yang saya lebih kepada dia, saya lebih pada dia. Sama adil. Nama pun seorang wanita, tapi wanita pada lelaki, dia menghadiahkan kasih sayang tu sama rata sebenarnya. Tapi tak ditunjuk, kadang-kadang dia orang pun tak nampak cara yang berbeza. Cara yang berbeza. Tapi Suzana pula, kalau kita nak samakan pendapat Rina dan juga Suzana lah, di mana wanita ni perlukan perhatian dan sebagainya. Macam mana dari segi komunikasi? Setuju tak yang lelaki ni sukar untuk berkomunikasi? Kita ni macam-macam. Kadang-kadang dia suruh lelaki masak. Bukan. Saya rasa dengan handle benda tu. Saya terima lagi benda tu. Betul. Sebenarnya lelaki ni kita kena start dulu. Kalau dia nak yang mula dulu, nak cakap dulu, sayang, ni agak payah sikit. So kalau ada something yang kita rasa macam kurang selesa ataupun yang kita rasa perlu diperbetulkan, saya sendiri akan cakap,
Papa, boleh tak jangan macam ni? Oh, Papa. Papa. Itu ada So dari menyanyi situ dia. ada komunikasi dekat situ. Macam tu. Kan Datuk macam Datuk Betul, lah. betul, betul. Main-main nurse-nurse dengan Datin macam tu. Main. Okey, Datuk, kita lihat bahawa kalau kita pandai menguasai situasi rumah tangga itu sendiri, ada rasa cintanya, tahu akan tanggungjawabnya, biarlah apa saja dugaan yang datang, biarlah ada saja insan-insan lain di luar sana yang datang menerpa rumah tangga kita, kita tetap teguh kuat. Tetapi yang menjadi puncanya, bila kita tak mampu mengawal situasi di luar itu. Ini Tak tegur. Konkret tak kuat. Tak Itu syok. dah kena sagap muka dekat jalan raya tu. Itulah contoh. Kita tak boleh nafikan dalam setiap hubungan ada pasang surutnya, ada pahit manisnya. Bagaimana mungkin kita nak pastikan fasa rumah tangga itu boleh kita dapatkan kebahagiaan itu selamanya. Kita pertahankan. Saya suka apa yang Datuk Fiz katakan tadi tentang kalau rumah tangga itu teguh, dia akan mampu berhadapan dengan segala gelora daripada luaran ni. Dan masalahnya bila kita khususnya komunikasi tadi kita sebutkan, kalau ianya renggang, maka ada dekat situ ruang untuk orang lain mencelah masuk. Jadi di situ tu pada saya bila orang ketiga ataupun faktor ketiga akan dapat masuk dan mengganggu gugat kerukunan rumah tangga ni. Jadi oleh sebab tu kita tak boleh nafikan bahawa apabila adanya pasang surut ini, memang satu adalah keazaman kedua-dua suami isteri tu untuk orang kata sentiasa bersama, susah dan senang. Dia bukannya bila senang aja, bila susah kau pelapuk sana, aku pelapuk sini. Dia tak boleh begitulah. Kemudian dalam fasa tadi tu kan, kita punya perkongsian kuasa tadi, sebenarnya dalam rumah tangga kita seharian ni, Rina dan Nas, kita ada masa yang mana kita menarik. Pakai analogi benang tadi tu, suami pegang satu belah, isteri pegang satu belah. Ada masa kita tarik dan yang sebelah lagi kena mengendurkannya supaya tali itu sentiasa tegang. Tak nak juga kendur tapi taklah terlalu tegang hingga putus. Tapi nanti petang nanti tengok yang sebelah ni tadi ni yang mulanya mengalah ni, dia pula yang tiba-tiba menarik, yang sebelah ni pula kena bersedia untuk mengendurkan tali. Barulah benang itu selesai tegang dan ianya penuh dengan rasa hormat, kasih sayang, Cerita pasal benang Ada komprominya di situ Datuk. Kompromi, itulah dia. Dan untuk berkompromi kita mesti ada komunikasi. Tapi komunikasi ni ada pelbagai jenis. Kalau kita kata kita nak pertahankan rumah tangga kita daripada dihimpit oleh pihak ketiga dan sebagainya, saya kena akui sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, hubungan intim itu sangat penting juga ya. Dari sini kita nak berdiskusi dengan cara ilmiah. Datuk Fiz tiba-tiba dah macam ni kita kan. Jadi betapa pentingnya hubungan intim dan berkomunikasi secara jujur antara pasangan. Silakan doktor. Okey, saya suka Nas utarakan masalah ni kerana kita dapati banyak dalam banyak kajian juga masalah psikoseksual ini menjadi punca kepada keretakan rumah tangga. Dia dimulakan mungkin seawal bila lepas kita wanita ni hamil, dalam keadaan hamil tu kita mungkin mempunyai banyak perubahan dalam badan kita, maka aspek seksual itu kita kesampingkan, kemudian melahirkan pula anak, kemudian menyusukan pula. Dia boleh mula daripada situ Nas dan Rina dan juga Suzana. Tetapi yang penting adalah dalam masa ini kekuatan rumah tangga itu seharusnya boleh dipertingkatkan dengan meningkatkan lagi komunikasi tadi sebab pada pandangan saya lah ni Nasrina dan Fiz dan Suzana, hubungan seksual itu adalah kemuncak kepada kualiti komunikasi antara suami dan isteri. Jadi memang ini satu yang penting. Cumanya Nas dan Rina, kita jarang sebut sebab kita banyak segannya kat sini ni kan apatah lagi of course perkara yang kita suami isteri di dalam bilik tidur kita tak beritahukan kepada orang lain, tetapi kita kena boleh dan mampu melihat di situ adanya mungkin permasalahan yang perlu diselesaikan. Kalau tak mampu diselesaikan di peringkat kita suami isteri, kita patut dapatkan nasihat kepada pihak pakar yang memang mempunyai kepakaran untuk membincangkan tentang perkara ni. Masalahnya kita tak ramai tu kita punya kaunselor. Jadinya nak berbahasa dengan pakar satu, tapi nak berbahas nak berjujur meluahkan kepada pasangan kita pun susah. Datuk ada masalah komunikasi dari segi sana atau tak ada masalah? Ada 5 dah kan. Mana tu? Komunikasi apabila kita ada masalah bersama dengan isteri, kadang-kadang ada keperluan yang mungkin rasa
sebab dari segi kerahsiaan rumah tangga ni kan kadang-kadang kita rasa kita mahukan sesuatu daripada isteri tapi kita tak terluah, takut nanti mengguris perasaan. Ada tak situasi kadang-kadang tu saya ni kadang-kadang cakap pun bergurau. Orang akan ambil serius. Tapi apa yang saya rasa nak berbincang ke, nak apa-apa sajalah. Cakap terus terang je. Sebab ini antara kita. Kalau kita melibatkan orang yang ketiga, sorry doktor kalau kita melibatkan orang yang ketiga, so jadi benda tu akan jadi bercanggah. Pada saya lah. Mungkin pendapat saya macam ni. Kita cakap macam ni. Bila kita cakap, kita jumpa kaunseling. Kita jumpa kaunseling akan cakap macam ni. Dia macam mana pun dia akan berpihak kepada salah satu individu. So dia akan jadi pembalah. So benda ni antara kita punya keluarga. So itu pada saya lah. Kadang-kadang ada yang orang nak pergi jumpa kaunselor, ada yang orang tak nak. Sebab benda-benda macam inilah. Malu. Sebab kalau jumpa tu pula yang perempuan dia akan backup perempuan. Yang ni lelaki kalau dia backup lelaki. Semestinya lah. Contoh doktor, contoh. Itu pandangan peribadi Dato' lah. Kalau saya kalau nak selesaikan, saya selesaikan sendiri. Sebab ini hal kita. Ini barulah jantan. Maksud Dato' kalau tak puas hati, kalau ada sesuatu yang diperlukan, berterus terang sahaja. Terus terang je. Suzana pula bagaimana? Sama? Jangan tiru. Tak ada tiru Dato'. Memang saya kena... masak kat... Dato' masak Memang perlu berterus terang. Make it simple. As simple as that lah. Orang kata kalau tak suka yang A, suka yang B, bagi tahu. Kalau suka kedua-duanya pun bagi tahu. So that kita boleh tahu apa yang dia nak, apa yang kita nak. So that lebih mudah untuk orang kata apa? Dato' blend. Gitu. Campuran dia jadi tu. Blend campuran. Untuk Dr. Ha pula, boleh tak saya bertanya, adakah kadang-kala keperluan yang needs that are not met, isteri ataupun suami, adakah ini menjadi punca keretakan rumah tangga, terutamanya tentang perhubungan intim secara ringkas? Sebelum tu saya mungkin nak kena betulkan konsep bahawa kaunselor, bila kita jumpa kaunselor akan memihak kepada salah seorang. Contoh. Kalau ada kaunselor macam tu, Dato' Fiz, adukan kepada lembaga kaunselor negara. Baik. Nanti saya refer dekat TMB ya. Silakan doktor. Kaunselor tidak mengambil ambil ketepatan berpihak. Baik. Berkecuali. Tapi betul sebenarnya. Betul pula tadi kata saya. Bila adanya keperluan ataupun keinginan kita yang tidak dipenuhi. Kadang-kadang sukar nak kita nyatakan kepada pasangan kita, khususnya kalau pasangan kita sebenarnya dia tidak berapa peka tentang isu ni. Dan dalam konteks kita nak katalah selalunya orang perempuan dia banyak memendam rasa, sebab nak bagi tahu kadang-kadang takut tersinggung. Khususnya tentang masalah psikoseksual ni. Jadi oleh sebab tu mungkin apabila saya suka spirit Dato' Fiz dan juga Suzana boleh berbincang. Tapi sebenarnya tak ramai yang boleh berbincang. Perkara-perkara yang biasa pun susah. Ini kan pula perkara yang sebegitu dekat dan intim. Jadi oleh sebab tu saya rasalah untuk adil kita kena bagi ruang sikit supaya adanya orang kata komunikasi mengikut cara yang paling baik, dan sekiranya buntu maka memang perlu mendapatkan bantuan profesional. Kena bagi ruang kepada pasangan suami isteri ni mencari jalan penyelesaian dengan cara berkomunikasi dan luahkan perasaan. Dia tak ada formula sebenarnya. Dia semua bergantung kepada komunikasi antara suami dan isteri. Itu saja. Terima kasih kepada Datuk Dr. Ha kita yang bersama kita pada hari ini. Kalau anda semua rasa Dr. Ha mempunyai pesanan yang baik, silalah ke laman YouTube beliau, Akademi Dr. Ha. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Datuk Fiz Fairuz yang sibuk tapi alhamdulillah dapat datang hari ini. Sama dengan Suzana juga. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih kerana jujur. Kita pastikan bahawa dalam sebuah rumah tangga kita tak ada pilihan. Kedua-duanya perlu seiring, di mana permulaannya rasa cinta tapi disempurnakan dengan tanggungjawab. Kerana cinta itu adalah tanggungjawab. Baik, kita berehat seketika dan apabila kita kembali, pengisian yang menarik untuk anda semua. Ni best ni. Amir Masdi. Wow. Lagi dari mula janggalnya bila dilema pada riang wajah, jangan kau sembunyi
aku mengerti. Dan coba mula dari mula, gerak lakumu yang layan, seperti kita di alam berbeza. Selalu saja aku yang salah. Jelasnya cerita engkau putar-putar kan nyata. Dan coba lagi dari mula, janggalnya bila bersama. Benarnya ego aku engkau duga, teganya kau lupa janji. Kau tak menjaga jalinan ini, kenapa? Selalu saja aku yang salah. Jelasnya cerita engkau putar-putar kan nyata. Teganya kau lupa janji. Kau tak menjaga jalinan ini, kenapa? Kau selalu saja aku yang salah. Jelasnya cerita engkau putar-putar kan nyata. Masihkah kita rentang yang sama? Apa kau sengaja buat aku hilang irama? Terbaik dari Amir Masdi, lagu Sengaja. Kita nak jemput Amir. Amir, silakan Amir, silakan. Boleh bawa mikrofon sekali. Selamat pagi. Sila duduk. Itu suara pagi Amir Masdi. Boleh percaya tak, selalunya artis datang sini kan pagi-pagi, oh minta maaf kadang-kadang mungkin ada sorak-sorak sikit ke apa, tapi suara Amir Masdi memang serak kan, dikatakan pengganti Faizal Tahir new gen begitu. Dan saya kata layak. Memang layak. Alhamdulillah. Thank you so much. Thank you for having me. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Tapi bila mendengarkan lagu Sengaja ini, katanya lagu ini seolah-olah dapat menunaikan hasrat ibu. Betul. Boleh cerita sikit? Sebenarnya memang dah lama dari dulu lagi macam mak saya macam excited and also expecting for untuk saya dapatkan lagu daripada Hang Nadim dan juga Bunga Cantik. So alhamdulillah, terima kasih kepada komposer Hang Nadim dan Bunga Cantik kerana memberi kepercayaan dan peluang ini untuk saya membawa lagu Sengaja. Dan saya pasti lagu ini dikarangkan khas untuk anda dengan vokal yang begitu unik dan sesuai. Alhamdulillah. Pagi-pagi kalau kata serak pun memang serak pun. Sebenarnya saya nervous. Memang pagi ni memang nervous sangat nak nyanyi lagu. Sebab saya jenis yang lambat panas. Suara saya lambat buka. So tadi saya nak dekat sejam setengah juga. Saya warm up je suara saya supaya saya dapat make sure dapat laksanakan tanggungjawab dengan baik untuk lagu ni. Memang sangat baik tadi persembahannya. Tapi kita nak tahu juga di sebalik Sengaja ini apa cerita ataupun kisahnya. Lagu Sengaja ni bila saya baca lirik first, dia senang cerita macam luahan seseorang yang dah lama pendam tentang bila dia dipersalahkan dalam apa-apa jua keadaan. Apa dia buat semua salah. So sampai masanya dia rasa macam dia nak luahkan perasaan. Kalau tak suka, lepaskanlah. Janganlah
seksa macam ni. Wah, bagusnya. Saya pasti di luar sana akan melalui babak-babak dalam kehidupan mereka seperti ini ya. Yang selalu asyik kena je. Kalau boleh tak nak lah kan. Kalau boleh tak nak lah. Tapi ini just, lagu ni adalah luahan hati seseorang. Yang sudah lama terpendam kan. Betul. Okey, Amir, bagaimana Amir sendiri melihat kan, kalau kita boleh kongsikan kejayaan Amir dalam dunia seni ini, kita nampak graf peningkatannya. Sesuatu yang sangat membanggakan untuk kami di pihak MHI sendiri. Bagi Amir, bagaimana mungkin cabaran sebagai anak seni yang kita lihat ada banyak persaingannya? Memang saya boleh katakan memang dalam industri ni bukan senang untuk kita work it out. But apa yang saya pegang adalah kepercayaan dan juga teamwork daripada tim saya dan restu mak bapak. Itu sangat-sangat penting. Itu sangat penting. Betul. Jadi saya ingat lagi Amir Mazdi ni saya sebenarnya baru betul-betul minat bila kita dengar lagu Sepi Sekutu Bawang Merah yang dinyanyikan semula. Asalnya memang saya ni peminat Ella lah kan. Yes. Boleh nyanyi sikit tak? Sebab ada orang tanya ni, betul ke dia nyanyi live tu? Dia macam tak percaya. Okey. Nyanyikan sikit. Kita nyanyikan lagu Sepi Sekutu Bawang Merah. Ku berlayar di lautan, tidak bertepian, sesekali disedarkan ombak yang mendatang. Aku seperti hilang puncak arah dan tujuan. Tiba-tiba nyanyi je lah. Langsung. Jadi itulah dia lagu berhantu yang membawa Amir Mazdi begitu popular. Alhamdulillah. Selepas lagu Kau Sakiti lah. Betul. Jadi perancangan untuk mendapatkan satu lagu hit tu, boleh tak bertanding di AJL nanti? InsyaAllah. Saya sekarang ni pun saya dan juga Dayana Faiza tengah bersiap sedia untuk mengemas kini plan untuk performance di AJL nanti, insyaAllah. Saya harap yang paling penting, saya harap sangat saya dan juga Dayang sihat time tu. Itu saja yang kami betul-betul harapkan supaya dapat deliver lagu tu dengan baik, insyaAllah. Adakah sesuatu kejutan yang bakal kami saksikan di AJL nanti? We will see. Sip lagi rahsia. Jadi sekarang ni video sengaja dah dirilis 4 hari 4-5 hari? Hari ni hari kelima. Hari kelima kan? 4 hari berada di YouTube dan juga semua streaming platform. Dah boleh didengari. Dah boleh dah ya. Digital streaming platform. Dan setakat ini saya tengok semalam lah 44,000 views dah. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang view. Jadi pesanan Amir kepada peminat-peminat di luar sana yang memang menantikan naskah baru. Okey. Kepada semua yang menonton MHI dan juga kepada saya punya official fan club Empire dan juga kepada semua yang menonton, terima kasih banyak-banyak sebab support saya dari dulu sampailah hari ini, sampailah sekarang. Alhamdulillah, tanpa anda saya takkan berada di sini pun. Dan terima kasih juga MHI kerana menjemput saya untuk memberi peluang untuk mempromosikan lagu baru saya yang bertajuk Sengaja. And once again, thank you so much. And jangan lupa dengarkan Sengaja di semua digital streaming platform dan juga di YouTube ada lirik video dah. Excellent. Excellent. Kami ucapkan selamat maju jaya untuk Amir dan juga untuk AJL nanti. Mudah-mudahan ada rezekinya bersama dengan Dayang. Siapa tahu tahun ini tahun Amir Mazdi dan Dayang Faiza. Bila Rina cakap ada rezeki dengan Dayang, macam aku nak fikir lain dah. Tidak. Patah-patah dia cantas. Dia cantas kontroversi. Biarlah. Awak ada je kan. Pagi ni kita nakal-nakal sikit. Gurau-gurau saja. All the best. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Saya memang amat meminati adik Amir Mazdi kita di sini kerana bila kita tengok stage show dia secara profesional, dia macam dia layan peminat dia. Inilah dia artis yang kita mahu kat Malaysia ni. Kita harap dia dapat kekal terus dalam industri ini, boleh menjadi contoh dan inspirasi kepada pendatang-pendatang baru. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MHI selepas ini. Terima kasih. Terima kasih kerana masih bersama kita. Jadi apa kita lihat di akhbar-akhbar front pages kita, kalau kita jumpa di berita harian, sah atau tak sah, ini dia usul 2 jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan. Sudah hangat. Inilah dia sedang diperkatakan di mana jawatan Presiden UMNO dan juga timbalan Presiden UMNO dijangka tidak dipertandingkan. Macam-macam. Jadi bacalah semua akhbar akan mempunyai keratan news di sini. Baik, dari utusan Malaysia pula kita lihat
lihat tajuk utamanya, kos haji naik RM31,000 di mana bayaran haji bersasar diteruskan penerbangan pertama jemaah pada 21 Mei ini. Dan kalau kita lihat antara butirannya mengatakan bahawa kos menunaikan haji secara musasah tahun ini dijangka meningkat kepada RM31,000, peningkatan kira-kira RM2,368 berbanding dahulunya RM28,632 kos sebenarnya. Berat telinga mendengar, berat lagi bahu yang nak memikul beban kewangan kepada anda yang ingin menunaikan umrah ataupun haji, ya. Baik. Inilah dia. Kita juga nak wawarkan sesuatu kepada anda. Kalau kita boleh kongsikan di akhbar yang lain juga. Jadi sini kita ke harian Metro dulu sebab yang ini sebenarnya kita sebenarnya nak wawarkan semalam, ya, kerana kesnya masih hangat. Anak siapa ini? Inilah dia. Ditemui dengan kesan dera seluruh badan. Kanak-kanak yang ditemui berkeliaran seorang diri di ceras utama, ya, dengan kesan-kesan penderaan di badannya. Kita tak tahu anak siapa dan kita tak tahu di mana datangnya. Jadi insya-Allah kita akan dapat berita susulannya, insya-Allah. Dan di sini bapanya setia menunggu tahun 2030. Anak terpenjara di China. Wow. Ini satu lagi rencana yang pastinya masih menarik. lagi menunggu anaknya yang kabarnya bakal dikeluarkan pada tahun 2030. Kesetiaan seorang ayah menunggu anaknya. Okey, kalau di Cosmo pula kita melihat tentang berita berkenaan dengan lelaki muda berada terjebak dengan HIV. Ini disebabkan oleh pergaulan bebas, media sosial punca orang muda terlibat hubungan seks sesama jantina. Sesuatu yang amat merisaukan sebenarnya. Tetapi apa yang menarik perhatian saya adalah artikel di atas ini tentang bapa libas anak guna tali pinggang sebab suka main telefon. Allahu Akbar. Ini kalau dengarnya bila cerita tentang bagaimana penderaan yang berlaku kan, libas dengan tali pinggang. Kalau dulu-dulu kita pernah dengar lah. Tetapi untuk anak-anak zaman sekarang, kalau sekadar bermain telefon itu, mungkin ada cara pendekatan berbeza. Sangat berbeza untuk saya sebagai seorang ayah. Menegur anak yang bermain telefon ini bukan dengan melibas menggunakan tali pinggang. Saya faham kadang-kadang kalau kita nak mendidik anak ni ada pepatah ada kan, sayangkan kan? anak tangan-tangankan dikatakan, tapi mestilah berpada-pada. Itu yang kita ingin utarakan di sini, ya. Jadi untuk slot Sakura kepada anda yang meminati drama-drama yang dipaparkan di TV3, Cinta Arjuna sedang dipaparkan di slot Sakura kita. Jadi premisnya tempoh 30 hari perkahwinan Cinta dan Arjuna telah sampai ke penghujungnya. Jadi adakah Cinta akan kekal bersama Arjuna? Macam mana, Rina? Betul atau tidak? Ini yang perlu kita saksikan. Jangan ketinggalan untuk anda melihat episod akhir Cinta Arjuna hari ini jam 6 petang di slot Sakura TV3. Fazlan Hazim dan juga Rina Diana. Yes, minat. Pelakon-pelakon yang hebat ini memang cukup terkesan watak-watak yang dibawakan dalam drama ini. Tapi apa yang saya kesan awal pagi tadi bila kita masuk ke studio, kesian Hazrina Kasim kita. Kenapa? Dia sort pagi-pagi ni. Sejuk, saya tak boleh sejuk sebab kalau sejuk saya cepat bersin. Inilah jadi, antara sebab-sebab tu punca orang yang ada sinus ataupun resdom. Itulah dia. Itu topik yang kita akan bincangkan esok hari di MHI. Jika anda juga mempunyai masalah yang sama, ya, resdom atau sinus, susah bernafas di pagi hari atau bila debu dan sebagainya, insya-Allah inilah ada topik yang khas untuk anda. Lagi satu bagi anda yang mengenali kumpulan Gamma, esok nostalgia kita bersama dengan kumpulan Gamma yang popular di era 90-an. Semuanya menarik. Ni esok Rina punya time ni, 90-an. Bukan dengan awak sekali lah. Okey, kita habiskan di sini saja. Terima kasih untuk semua yang menonton kami selama 1 jam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. InsyaAllah. Selamat pagi Malaysia. Saya Nas Rahman. Dan saya Hazrina Kasim. Assalamualaikum. Bye.